Hey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah سننتقل دروسنا هذا اليوم في المادة التوحيد، يعني في باب الفرق الإسلامية في موضوع الibadiyah. Itu ibadiyah adalah satu kumpulan daripada pecahan Al-Khawarij. Kalau kamu masih ingat dalam rakaman sebelum ini, ibadiyah ni adalah daripada pecahan Al-Khawarij, iaitu Al-Mu'tadil dan satu lagi Al-Mutaghali. Al-ibadiyah ni adalah di bawah Al-Mu'tadil, itu yang Al-Khawarij yang golongannya sederhana. Ibadiyah. Baik, kita teruskan. Manhum al-ibadiyah. Siapakah ibadiyah ni? Jadi dalam soalan pun nanti dia akan tanya macam itulah, siapakah kumpulan al-ibadiyah. Jadi hum ashabu Abdullah bin Abadun At-Tamimi. Itu nama pengasas bagi ibadiyah adalah Abdullah bin Abad At-Tamimi. Dan mata Aisha Abdullah, bilakah hidupnya Abdullah ini ataupun munculnya Abdullah ini adalah pada Aisha fi nisfi al-thani min al-qurun al-awwal al-hijri. Pada pertengahan kedua kurun yang pertama hijrah. Itu Abdullah bin Abad At-Tamimi ni. Dan alama za asas mazhabuhu. Apakah asas pada mazhab ibadiyah ni? Jadi asasnya dalam surat 18 ni, dalam buku Al-Firaq ni, wa asas mazhabu ala tasamuh. Asas mazhab ibadiyah ni adalah at-tasamuh, yakni tolak ansur ataupun toleransi. Fakana aksaru al-khawarij i'tidalan. Dan kebanyakan daripada khawarij ni adalah daripada golongan yang mu'tadil ataupun i'tidalan, bersederhana. Sya'ni al-ibadiyah. Ini pun soalan juga, ataupun apakah yang difokuskan oleh ibadiyah ni adalah wa aqrabuhum ila al-jamaah al-islamiyah. Mereka ini adalah paling hampir dengan kumpulan-kumpulan Islam. Sebab dia ni dia ada toleransi ataupun tolak ansur. Dan wa mazhabuhum muntashir al-an fi sultanah Amman, Oman, wa fi ba'd al-amakin fi Libya wal Jazair wa Zanzibar. Jadi mazhab mereka ni paling terkenal dan popular di kerajaan Oman dan pada setengah tempat di Libya dan Jazair wa Zanzibar. Dan ada satu kepulauan yang bersebelahan dengan Tanzania ni. Itu adalah di mana kelompok ibadiyah ni ataupun mazhab ibadiyah ni yang terkenal lah dekat kawasan. Jadi kalau kamu cari di Google berkenaan dengan negara Oman, jadi dia punya pegangannya adalah ibadiyah. Baik, mabadi'uhum ataupun prinsip dan juga pegangan ibadiyah ni yang disenaraikan di sini ada 7. Jadi kalau dalam soalan syukurannya kamu kena hafal lah 3 atau 4 kan. Tapi kena baca semua. Mungkin dia ada soalan juga, dia akan tanya melalui mabadik ni. Cuma kalau dia minta sebutkan 3 daripada mabadik, yang tu wajib kamu hafal. Yang pertama, inna mukhalifihim minal muslimin laisu musyrikin wala mu'minin bal kufarun ni'mah la aqidah. Dia kata antara prinsipnya, sesiapa yang bukan sealiran dengan mereka minal muslimin adalah di kalangan orang Islam. Maksudnya siapa yang tak sealiran dengan mazhab ibadiyah ni masih dianggap orang Islam. Laisu musyrikin, bukanlah orang musyrik, dan juga wala mukminin, dan juga bukanlah orang yang sempurna imannya, tetapi bal kufarun nikmah, tetapi kufur nikmat. Apakah maksud kufur nikmat ni? Maksudnya dia tak mensyukuri apa nikmat yang dia dapat, jadi dipanggil kufur nikmat. Dan la akidah, bukan dari segi kufur akidah,
ataupun dari segi keimanan, dia tak panggil kafir. Okey, cuma dia dari segi pendapat mereka, orang yang tak sealiran mereka ni, mereka masih lagi Islam, bukanlah musyrik, tapi mereka hanyalah kufur nikmat. Okey. Yang kedua, dima'un mukhalifihim haram fi sirri la fil alaniyah wa darihim darun tauhid illa mu'askirin as-sultan. Okey, darah orang yang tak sealiran dengan mereka adalah haram. Maksudnya haram dibunuhlah fi sirri, bagi pendirian mereka, la fil alaniyah, bukan pada kenyataan. Okey, wa darihim darun tauhid, dan negara mereka ataupun mereka ni maksudnya kembali kepada orang yang tak sealiran dengan mereka lah, adalah masih negara tauhid, darun tauhid, illa muaskirin as-sultan, kecuali kem-kem tentera. Okey. Kemudian yang ketiga, la yahillu min ghanaim al-mukhalifin fil harbi illa al-khayli was-salahu wa kullu ma fihi quwwatun fil hurub. Okey, wa yaradduna az-zahab wal fiddah ila ashabiha. Okey, dia kata tidak halal harta rampasan ghanimah ni ataupun ghanaim ni bagi orang yang tak sealiran dengan mereka pada peperangan. Okey, kecuali kuda dengan senjata sahaja yang halal bagi orang yang tak sealiran ni, dan semua kekuatan dalam peperangan. Kullu ma fihi quwwatun fil hurub wa yaraduna az-zahab, dan mereka kembalikan emas wal fiddah, okey, emas dan perak kepada pemiliknya. Okey, jadi harta rampasan yang lain semuanya tak halal bagi orang inilah la yahillu minal ghanaim untuk orang yang tidak sealiran dengan mereka, ya. Okey, yang keempat, la yajuzu qitalun illa ba'du da'wah wa iqamah al-hujjah wa i'lanu al-qital. Okey, tidak harus peperangan. Okey, qital pun dipanggil peperangan juga selain al-hurub ni, illa ba'du da'wah, kecuali selepas dakwah, dan wa iqamah al-hujjah wa i'lanu al-qital, dan selepas diberi hujah dan juga diisytiharkan peperangan. Okey, selagi tak isytihar perang ataupun selepas berdakwah tapi kiranya tak ada kesan, jadi selepas tu barulah diisytiharkan perang, maka barulah boleh ada peperangan. Okey, yang kelima, yajuzu syahadah al-mukhalifin wa munakihatihim wa tawarus ma'hum. Okey, dia kata harus syahadah bagi orang yang bukan seadiran dengan mereka, dan pernikahan bagi mereka dan pewarisan harta adalah harus. Okay, maksud dia antara puak kumpulan ibadiah ni dengan orang yang bukan sealiran dengan mereka, pernikahan adalah harus. Okay, maksudnya dibolehkan walaupun tak sealiran, dan juga antara mereka pun boleh diwariskan harta. Okey, yang keenam, murtakibun az-zunub allazi jaa fihi wa'idun ma'rifatuhu billah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kafirun kufrun ni'mat la kafara millah. Okey, maksud dia orang yang melakukan dosa adalah orang yang dan padanya itu tahu tentang janji-janji buruk bagi orang yang melakukan dosa, dan juga mereka pun mengenali Allah dan juga Rasul. Jadi dihukumkan adalah orang ini kafir. Sebab dia kata orang yang melakukan dosa sedangkan dia ni tahu janji buruk untuk orang yang melakukan dosa, dan juga dia kenal Allah dan Rasul, maka dia adalah kafir. Okey, sebab dia tetap juga buat dosa kan. Okey, kafaru ni'mat la kafara millah. Okey, dia kata kafir yang dia beritahu kat sini adalah kufur nikmat, bukanlah kufur pada akidah ataupun agama. Millah tu, ini pendapat mereka lah, golongan ibadiah ni. Kemudian yang ketujuh, af'alu an ibad. Okey, bagi mereka perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah, ihdasan wa ibda'an, daripada permulaan dan juga dari segi perbuatan tersebut. Wa maktasibah lil abdu hakikah la majazan, dan usaha bagi hamba itu adalah satu hakikat, bukanlah majaz. Contohnya perbuatan manusia itu, contohnya macam saya sedang bercakap kan. Jadi perbuatan bercakap tu adalah makhluk Allah. Tu maksudnya perbuatan hamba tu. Okey, tu adalah semua mabadik ataupun prinsip bagi puak ibadiah ni. Jadi kamu wajib hafal 3 lah.
Tapi kena ingat juga semua ni untuk persediaan bagi soalan-soalan yang akan ditanya lah. Mungkin dia akan tanya adakah halal hantar rampasan kan. Jadi kena baca juga. Okey, dan yang terakhir dia kata sebab baqaihim al-yaum. Sebab kekal golongan ibadiyah ni pada hari ini. Sebabnya apa? Sebab i'tidaluhum wa insafuhum li mukhalifin. Disebabkan kesederhanaan mereka dan juga bagaimana dia orang bertoleransi ataupun tolak ansur dengan ataupun bersama dengan bukan sealiran mereka. Sebab tu kalau kamu cari tentang negara Oman ni, okey, tengok dia punya agama dia tu masih ada sampai sekarang. Sebab prinsip yang dia pegang tu, mereka sentiasa bertolak ansur dan boleh lagi bekerjasama ataupun boleh bertoleransi dengan orang yang bukan sealiran dengan mereka. Dia tak sama dengan puak Syiah yang lain lah. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kamu pada hari ini. Jadi kamu boleh sambung buat nota untuk tajuk ibadiyah. Ustazah dah tengok soalan pun yang ditanya pun berkaitan seperti dalam buku teks kamu tu lah. Sama je dengan apa yang disenaraikan dalam nota PowerPoint kan. Okey, itu sahaja. Kamu boleh buat nota dan hantar nota tersebut pada ustazah. Okey. InsyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang lemah itu datang daripada diri ustazah sendirilah. Okey, aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.